Okey, kita bersiaran dekat Facebook e-usahawan bersama dengan saya Suraya Ali. Tuan-puan boleh panggil saya Cik Su. Dan kita akan bersiaran lebih kurang 1 jam. Jadi sepanjang 1 jam ni, topik yang akan kita perbualkan ataupun kita kongsikan ialah personal branding di media sosial waktu musim-musim COVID-19. Jadi mungkin tuan-puan yang dah berada dekat skrin, Cik Su nak minta tuan-puan tinggalkan mungkin komen, suara okey tak, ada bunyi bising tak, dan anything yang Cik Su perlu tahu. Boleh tinggalkan komen sebab Cik Su dah nampak ada 8 orang. Dan kita akan mulakan, kita akan teruskan perkongsian kita. So sepanjang sesi ni, katalah macam tuan-puan nak tambah, teruskan je tambah dekat bahagian komen dekat bawah. Dan kalau ada yang tak bersetuju dengan Cik Su pun tak apa, tinggalkan juga komen. Kalau ada soalan yang boleh Cik Su jawab, Cik Su akan jawab sepanjang sesi kita 1 jam ni. Dan katalah ada yang Cik Su tak pandai jawab waktu tu, jadi mungkin kita akan sambung ke sesi seterusnya supaya perbualan ataupun perkongsian kita ni jadi sesuatu yang boleh dimanfaatkan. So Cik Su nampak ada Encik Abdul Muiz dah tinggal komen, dia tulis Assalamualaikum. So mungkin boleh tak Muiz bagi tahu kat Cik Su suara adakah dengar kuat elok dekat tempat Muiz tu dan juga pendengar-pendengar yang ada. Okey, sebelum kita mulakan, bolehkah tuan-puan tolong Cik Su, sebab kita dalam Facebook page e-usahawan, iaitu satu inisiatif MDEC kepada inisiatif kerajaan dipertanggungjawabkan mandat tu kepada MDEC untuk mengajar ataupun mendidik rakyat Malaysia tentang digital, supaya bisnes kita semua ni boleh didigitalkan. Macam tu lah. So bolehkah tuan-puan klik dekat bahagian bawah untuk kongsikan kepada kita punya personal Facebook. Sebab bila kita share, dia akan boleh pilih kita nak share dekat kita punya personal ataupun profile, ataupun kita punya page, ataupun kita punya group, ataupun kita punya WhatsApp group. Oh, okey. Ada Encik Abdul Muiz cakap pitching okey. Alhamdulillah. Okey, note sampai Okey, yang seterusnya Cik Su ada beberapa soalan. Thank you untuk yang tinggalkan soalan. Tapi bolehkah Cik Su teruskan, kemudian nanti Cik Su akan patah balik. Tapi jangan berhentilah, terus je tinggalkan soalan ataupun sebarang pendapat. So kita akan berada 1 jam. Okey, untuk hari ni topik untuk Cik Su ialah personal branding di media sosial ketika musim COVID-19. Okey, Cik Su tak ceritalah COVID-19 tu apa, ataupun topik ataupun definisi of each benda tu, tapi kita cerita pasal personal branding di media sosial. Bila kita cerita online marketing secara general lah, dia banyak, tapi online marketing, kalau bila orang tu kata oh Cik Su online marketing, online marketing ni ajar apa, selalu kita akan kena tahulah online marketing tu dia ajar apa ataupun dia mahir dekat bahagian apa. Online marketing ni dia akan ada beberapa bahagian, tapi bahagian paling besar ialah bahagian blog ataupun website dan juga media sosial. Boleh? Blog, media sosial, tu portion yang paling besar dalam online marketing. Tapi dia ada yang lain, ada apps, ada apa lagi video, tapi kita bercakap tentang dua parts ni, website dan juga media sosial. Untuk kedua-dua bahagian ni, nama saya Suraya Ali. Untuk yang baru masuk, nama saya, boleh panggil saya Cik Su. Saya adalah seorang online marketing coach dan fokus saya ialah, expertise saya ialah dalam bahagian content dan juga copywriting di website untuk tujuan SEO. Hari ni kita tak ceritalah SEO tu apa, tapi secara general SEO ni nak naikkan website ke first page Google. Okey, dan content dan juga copywriting, penulisan, storytelling di dalam media sosial. Jadi untuk 1 jam ni kita akan cerita personal branding di media sosial ketika musim COVID. Maksudnya kita tak sentuh SEO, kita tak sentuh website, kita tak cerita dalam video nak cakap apa, kita tak cerita dalam apps nak kena ada apa.
kita totally cerita media sosial. Boleh? Dalam media sosial pula, okey, katalah ada tuan-puan yang baru masuk, boleh tinggalkan soalan, cikgu akan teruskan ke bawah, dan sepanjang sesi kita ni tuan-puan kena terus berada sebab cikgu akan jemput trainer lain yang boleh add value dengan kita sama-sama juga. So kongsi video ni, share dan letakkan pilih untuk letak dekat profile, boleh dalam grup pun boleh. Okey, jom kita teruskan personal branding tu apa sebelum tu ya. Okey. Sebelum tu personal branding ni dia luas lah bila kita di bahagian di luar maksudnya bukan di online, di alam maya, dia lebih luas. Tapi kita nak cerita di dalam online. Online ni agak terhad untuk orang lihat, maksudnya orang akan tengok apa yang kita tunjuk. Tu online lah. Kalau di luar ni pun sama juga, orang akan tengok apa yang kita tunjuk, tapi di luar ataupun di luar online ni lebih mudah untuk orang lihat secara keseluruhan berbanding di online. Okey, jadi online ni basically ialah perception, macam mana kita nak orang tengok kita. Macam itulah personal branding ya. Okey, untuk sepanjang sesi ni cikgu ada lebih kurang 1 2 3 4. Cikgu ada 4 nota. So untuk tuan-puan yang nak dapatkan nota ni, cikgu kena minta tuan-puan tinggalkan komen. Dekat komen tinggalkan email. Jadi sebaik saja sesi kita habis, cikgu boleh emailkan untuk rujukan tuan-puan. Boleh? Okey, so mari kita tengok dekat yang pertama sekali. Mungkin personal branding tu apa? Ni nota yang pertama. Okey, nota ni cikgu akan bagi kepada tuan-puan melalui email. Tinggalkan email untuk cikgu emailkan kemudian Okey, personal branding basically kalau kita macam apa nak buat apa sebenarnya cikgu nak cakap apa? So basically dia akan ada 3 perkara yang paling besar. Sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang di bawah bahagian dia yang kecil-kecil. Yang pertama sekali ialah macam cikgu cakap tadi, ialah apa orang fikir tentang kita. People think about us. Kita cerita pasal online marketing. Jadi apa yang orang fikir tentang kita di online marketing. Tu yang di online. Tu yang pertama lah. Yang kedua ialah apa yang kita suka buat. We love to do it. So, apa yang kita suka sangat buat. Macam orang tak payah suruh pun kita buat. Orang tak payah suruh pun kita exercise. Orang tak payah suruh pun kita masak. Orang tak payah suruh pun kita pakai juga baju lawa-lawan. Tak payah suruh pun ada orang dia suka make up kan. Dia make up. Ada orang tak suruh pun dia pergi memancing. Maksudnya apa yang kita betul-betul suka. Boleh? Okay, yang ketiga ialah apa yang kita boleh generate income ataupun yang kita boleh dapat duit. Duit lah, sebab sekarang ni duit is just a tool untuk kita beli sesuatu yang kita suka. So basically kalau kita nak kata successful personal branding tu apa, ialah yang mempunyai ketiga-tiga benda ni. Dia buat benda apa dia suka dan orang tu pun fikir benda yang sama tentang dia, dan perkara yang dia buat tu dapat generate income. So dia jadilah great personal branding. Untuk video malam ni dia akan terbaliklah tulisan yang tuan-puan nampak. Namun cikgu akan emailkan, tuan-puan kena tinggalkan email supaya cikgu boleh hantar nota ni, supaya nanti boleh tengok, boleh guna, boleh upload, boleh share dengan kawan-kawan, boleh nak print pun boleh untuk kegunaan peribadi. Okay. So basically inilah personal branding. Apa yang kita suka buat, orang tak payah suruh pun kita buat. Apa yang kita, ada orang dia suka nyanyi, dia nyanyilah. Orang pun orang tak suruh pun dia buat. Ada orang suka berlakon, ada orang dia suka menari. Dan apa yang orang fikir tentang dia, dan apa yang dia boleh generate income. Cuma income ni biasanya akan datang lambat lah, lambat sedikit. Sebab ada banyak effort yang diperlukan untuk kedua-dua parts ni. So ini ialah personal branding, dan cikgu ada buat A dan B. Untuk A, katalah dia buat apa yang dia suka dan orang pun fikir itu apa yang dia suka, dan cikgu ni apa yang dia suka dan people fikir pun itu adalah dia. It's bagus, cuma kadang-kadang dia tak happy sebab dia still dia tak dapat income daripada personal branding dia dekat sini. Jadi dia pun tak berapa happy lah. Dia akan okey lah, ni saja-saja buat je. So still personal branding, tapi bukan personal branding yang great,
yang great, yang hebat ataupun yang tepat. Okey, ataupun ada orang ni dia yang dia boleh generate income daripada situ, orang pun fikir dia begitu tapi bukan benda yang dia suka. Pun jadi juga, dapat juga duit. Cuma biasanya orang yang dekat sini dia akan jadi burn out. Dia jadi burn out ni, dia penat, dia letih, dia tak nak buat dah benda tu. So, basically nak dapatkan personal branding yang elok ataupun yang tepat untuk diri kita ialah di tengah-tengah. Benda yang kita suka buat, orang pun tahu kita suka buat benda tu dan kita boleh generate income. Bagi tuan-puan yang baru datang, boleh tinggalkan email sebab Cik Su nak hantarkan nota ni pada tuan-puan supaya tuan-puan boleh tengok dan boleh kongsikan. Macam dekat sini memang tuan-puan nampak terbalik. Cik Su tak pasti Cik Su punya skrin ke, tapi tuan-puan akan dapat yang tak terbalik lah yang Cik Su tulis betul-betul. Okey, so kalau ada soalan, tak setuju pun tak apa ataupun nak tambah pun boleh. Sebenarnya dia ada lagi banyak penjelasan. Contohnya tentang apa yang kita suka ni, apa nilai kita, apa value kita, ada apa background kita. But it's okay, cukup untuk yang slide yang pertama macam ni. Boleh? Okey, ini ialah personal branding, basic tentang personal branding ataupun asas apa yang kita nak capai. Jadi certain orang dia dah boleh start ada thoughts ataupun buah fikiran macam, oh okey, saya memang suka apa saya buat sekarang ni, update kat Facebook pasal masak-masak contohnya. Dan kawan-kawan saya pun semua tahu, semua orang pun refer kat saya kalau pasal masak-masak. Cuma saya belum generate income lagi. Maybe saya boleh start generate income daripada apa yang saya suka. So dah dapat jadikan kita punya personal branding tu sebagai kita punya income. Kalau bukan income yang utama, mungkin income tambahan. Okey. Bagi tuan-puan yang baru masuk, tinggalkan email sebab tuan-puan akan dapat email, akan dapat nota ni. Cik sudah ambil gambar, dah buat PDF file supaya tuan-puan boleh rujuk kemudian. Jom kita teruskan. Tajuk hari ni ialah personal branding di social media ketika COVID-19. Nanti kita akan masuk ke COVID-19 punya topik, but awal-awal ni Cik Su ceritakan tentang apakah itu personal branding. Okey, mari kita teruskan kepada ni, yang ni. Ini ialah taktik personal branding. So, Cik Su ada 5 taktik dan dia ada pecahan-pecahan lagi dekat dalam. Tuan-puan tinggalkan komen untuk Cik Su emailkan nota ni supaya nota ni sampai ke tangan tuan-puan, tuan-puan boleh tulis nota. Dan jangan lupa sharekan sebab nanti ada kawan-kawan kita mungkin sama-sama berniaga dengan kita, sama-sama agent sesuatu produk dengan kita, so dia boleh guna untuk kegunaan peribadi dia. So bila Cik Su kata 5 taktik ni, yang pertama dia ada 5 kan. Yang pertama ni Cik Su tengah tulis dekat sini, name. Ni nombor 1 ni. Warna ni warna kuning, dia tak nampak sangat. Tapi dalam nota nanti dia nampak. Name. Dan, okey. Bila kita nak decide sesuatu personal branding, kadang-kadang kita ni buat suka-suka. Kita cakap tentang di media sosial maksudnya suka-suka. Sukalah update pasal kemas rumah. Contohnya kan, kemas rumah. So, bila nak kemas rumah, kita suka. So, kita letaklah nama kita. Cik Kemas Rumah. Contohnya ataupun nama Cik Su. Suraya Ali. Okey, nama Cik Su panjang lah. Okay, katakan Siti Nur Suraya. Siti Nur. Tapi bila walaupun kita buat saja-saja, kita boleh start fikir yang macam mana kalau kita nak buat ni serius, yang kita dah belajar dekat e-usahawan, dah tengok live dekat Facebook e-usahawan, dia boleh mengenerate income. So, kita kena start fikir nama apa yang kita nak guna. Nama nak guna ni, contohlah, tadi contoh Cik Su suka kemas rumah kan. Lepas tu, Cik Su nak guna nama apa? Nak guna Suraya ke? Nak guna Suraya Kemas-Kemas ke? Nak guna Suraya Ali ke? Suraya Muhammad Ali ke? Maksudnya decide daripada awal. Ada orang, dia tak tahu macam mana nak decide. Maksudnya, okey lah, nama saya panjang. Macam mana saya nak decide ya? Okey, nombor 1 paling senang yang Cik Su akan cakap, pergi dekat Google dan pergi dekat GoDaddy ataupun check nama domain dan type nama dekat situ. Contohnya kalau kita kata, oh saya nak buat personal branding lah, nama saya panjang tapi saya nak ambil nama Suraya Ali lah. Ataupun ada satu orang nama dia Siti Nurul Fatimah binti Muhammad Mohidin contohnya. Saya nak jadi Imam Mohidin. Contoh kan, type dekat Google tu, dekat GoDaddy Imam Mohidin. Bila type, tengok available lagi ke tak nama tu. Ataupun ada tak dia digunakan untuk associate dengan certain benda lain. Contohnya,
kadang-kadang we never know nama kita tu ada dalam language lain. Jadi kita kena check betul-betul sama ada kita punya nama tu available ke tak untuk jangka masa panjang. Kat sini cikgu tulis name dan juga website availability sebenarnya. So bagi tuan-puan yang baru masuk dan hairan kenapa orang tinggal email, tinggalkan email sebab cikgu nak hantar nota ni yang cikgu tulis sendiri untuk tuan-puan yang menonton malam ni. Yang lain kali tak dapatlah yang menonton malam ni dan tinggalkan email. Share juga dekat profile dan juga grup-grup WhatsApp dan juga grup-grup Facebook tuan-puan. Okay. Cikgu bagi masa. Kalau tuan-puan belajar sesuatu daripada perkara nombor 1 taktik ni, boleh tak tinggalkan apa yang tuan-puan belajar, maksudnya yang bukan belajar apa yang tuan-puan faham, nak macam mana taktik pertama, nak pilih nama ataupun nak pilih jenama ataupun personal branding kita, tinggalkan dekat komen sebab cikgu pun nak sharekan video cikgu ni dekat Facebook group juga. So tulis nombor 1 nama, tulis panjang-panjang sikit. Belajar apa? Sekejap Siapa yang dah belajar, tinggalkan apa yang kita belajar tadi, iaitu taktik yang pertama. Ataupun mungkin siapa yang nak ulang, ada tulis ulang balik. Fendi minta cikgu ulang balik. Cikgu boleh di hujung nanti, boleh, sebab cikgu ada 4 slide ni, baru slide yang kedua. Tapi Fendi tinggalkan komen, iaitu share dan juga email sebab cikgu akan hantarkan nota kepada email tuan-puan. Tapi sekarang cikgu nak minta beberapa minit, beberapa saat untuk cikgu sharekan dekat sharekan video ni dekat grup-grup cikgu. Sekejap So tuan-puan pun boleh klik share dekat bawah dan boleh sharekan kepada kita punya personal Facebook. Share. Okay. So, cikgu sudah klik share. So, untuk yang baru masuk, jangan risau. Teruskan je bersama sebab nanti tuan-puan boleh patah balik ke belakang. Cikgu ada 4 slide hari ni tentang personal branding. Slide pertama dah berakhir. Dan kita nak masuk slide yang kedua. Tinggalkan email, share dekat grup yang tuan-puan ada. Share dekat WhatsApp biar sama-sama tengok malam ni belajar habis pukul 9. Okay, so cikgu teruskan. Cikgu ada nampak beberapa soalan tapi cikgu akan scroll balik bila kita dah selesai. Okay, ni yang pertama. So ada yang dah tinggal soalan, dah tinggal jawapan. Ada Muiz tulis, Puan Rosita tulis 5 taktik personal branding, cipta nama. Check dekat Google dulu. Ada tulis GoDaddy, check dulu. Available ke tak? Betul. Kadang-kadang kita rasa macam alah kita buat saja je. Kita ada kerja lain. Kita saja je kan. It's okay. Tapi since kita dah belajar, kita mestilah lain daripada sebelum ni. Sebelum ni kita buat saja, tapi kali ni kita nak terus check nama kita tu available ke tak. Lepas tu kita terus decide macam maksudnya okay, aku nak jadi, tadi cikgu kata Siti Nurul Fatimah binti Muhammad Muhyiddin kan, contoh aku nak jadi Imam Muhyiddin. So bila kita dah decide nak jadi Imam Muhyiddin, kita kena gunakan nama tu berterusan dalam website kita, dalam kita punya Facebook page, dalam kita punya, kalau ada nama WhatsApp profile tu kena jadi Imam Muhyiddin. Kita tak boleh pada hari lain kita nak jadi Siti Nurul, ada waktu lain kita nak jadi Fatimah Muhyiddin. Dan kita tak boleh biarkan orang yang berikan kepada kita, contohnya nama Siti Nurul Fatimah Muhyiddin panjang ni, nak panggil apa? Panggil je ikut apa-apa. Itu adalah antara kesalahan cikgu dulu bagi yang nama panjang kan. Kita cakap nama, panggil je. Sebenarnya bukan salah orang tu, sebab bila kita tak buat personal branding, orang lain akan buat untuk kita. So kalau kita kata apa-apa, dia akan panggil lah apa-apa yang dia nak panggil. Contohnya dia nak panggil, okay saya panggil Siti lah, saya panggil Nurul lah, saya panggil
Fatimah lah. So kita decide dulu kita nak nama apa Okey, so Cik Su nak teruskan. Thank you untuk yang meninggalkan komen. Tinggalkan email untuk Cik Su emailkan nota ni. Dia ada 4 slide, so tuan-puan akan dapat dan boleh kongsikan, boleh belajar ataupun boleh ulang kaji di lain kali. Okay, ni yang nombor pertama dan ni nombor 2. Sebenarnya kita dah masuk nombor 2, iaitu ni ikon Facebook. So untuk media sosial malam ni, topik media sosial luas kan, tapi Cik Su ambil dekat Facebook dan Instagram lah Untuk sebenarnya basically dia sama je, the basic is same. Kalau kita nak guna nama Imam Muhyiddin tadi tu, ataupun ada orang nama dia contohlah Muhammad Syukri bin Ibrahim, contoh kan, Muhammad Syukri bin Muhammad Ibrahim. Dia nak guna nama Syuk Ibrahim. So dekat dia punya Facebook pun nama Syuk Ibrahim, dekat IG dia pun Syuk Ibrahim, dekat dia punya Twitter atau LinkedIn pun semua Syuk Ibrahim. Boleh? So tu perkara nombor 2, iaitu dalam media sosial kita kena konsisten. Okey, bila konsisten ni sebenarnya dia ada benda yang lebih luas. Konsisten ni dia bukannya nama sahaja. Dia kena konsisten penggunaan. Punyalah banyak media sosial ni kan, kadang-kadang kita tahu nak guna apa. Bagi yang dah biasa guna Facebook, dia akan tak reti sikit nak guna Instagram. Dah biasa guna Instagram, tiba-tiba keluar LinkedIn. Baru nak guna LinkedIn, tiba-tiba Twitter dulu kan. Twitter. Macam mana ni kan? Belum lagi TikTok. So maksudnya, nak cerita yang media sosial ni ada banyak. So kalau macam katalah okey, saya nak mulakan apa dulu? Biasanya kita akan mulakan dengan satu dan mahirkan dan konsisten. Satu, nama kita kena konsisten. Kedua, masa kita upload pun kena konsisten. Dia tak boleh kalau macam katalah 3 hari kita dah hantar satu post, kita panggil satu hantaran lah post, kemudian lagi 7 hari ataupun lagi bulan depan baru kita update lagi. So konsisten tu boleh dikatakan setiap hari, dan kalau boleh konsisten dengan jadual. Biasanya orang akan update pagi, tengah hari, petang, macam tu lah. Siapa yang rajin sikit dia akan tambah post pada waktu malam. Okey, bagi yang baru masuk, hari ni kita ialah topik personal branding. Tuan-puan kena tinggalkan email sebab Cik Su nak emailkan nota ni pada tuan-puan. Nota ni ada 4 slide. Slide yang pertama kita dah berakhir, tapi tadi Cik Su ada nampak seorang, ada Saiful, ada seorang, 2 orang, lagi seorang yang, siapa tadi? Nurul Syuhada dengan Saiful yang tinggalkan nota daripada slide yang pertama. Thank you so much. Okay, so kalau macam ni, ini ialah, ada orang tinggal komen tak jelas, boleh tak guna kamera belakang? Boleh macam ni. Kalau tak jelas, tuan tinggalkan email sebab tuan akan dapat. Jadi akan dapat email tu. Jadi untuk malam ni tuan tengok Cik Su je lah. Dia tinggalkan mungkin idea, boleh? Okay. So nombor 2 ialah kena konsisten. Satu, konsisten masa. Kedua, satu konsisten nama. Kedua ialah konsisten masa. Okay. So ada 2 benda yang kita kena konsisten dalam penggunaan media sosial. Okay. Kemudian kita pergi kat nombor 3. Yang ni. Nombor 3 ni, ni sebenarnya dia storytelling, tapi Cik Su tulis dia story selling. Memang kadang-kadang kita guna media sosial ni, kita bukan nak jual sangat. Maksudnya macam kita nak share je kan. Tapi kenapa Cik Su tulis story selling? Sebenarnya kita pun sedang menjual cerita kita supaya orang nak meneruskan bacaan. So sebenarnya kita kena buat dalam bentuk yang story selling. Yang macam ni, paling simple sebenarnya ialah kalau kita baca, kita nak tak terus baca ataupun nak terus scroll je ke bawah. Itu paling basic lah. Tapi nanti ada satu hari yang Cik Su akan buat live ataupun sharing tentang story selling sahaja. So kalau boleh, macam katalah Cik Su share lah satu pasal story selling, apa yang patut kami tulis. Cik Su suka kalau tuan-puan ada satu karakter. Maksudnya, contohlah nama tuan-puan Suraya Ali, tapi tuan-puan jadi diri tuan-puan Cik Su, contohnya. Atau ada orang tu nama dia Ahmad Fadil, tapi bila dia cerita, dia cerita bawah tu dia tulis Abang Mat. Abang Mat tu dia lah, contohnya. So dia ada satu karakter yang orang boleh berada bersama-sama dengan karakter itu. Tapi dia berbeza. Ada orang yang memang bahasakan diri dia saya je kan. Tapi terpulang, nanti kita akan ulas lagi lebih panjang tentang story selling.
Okey, maksudnya bila kita update dalam personal branding kita tu, kita punya cerita ialah berbentuk penceritaan berbanding daripada fakta kosong ataupun poin-poin sahaja. Kemudian kita pergi kat poin nombor 4 iaitu variety. Variety tu, ni variety. Dia ada video, ada audio, ada video, ada cerita. So biasanya kita dalam satu kita punya Facebook, untuk hari ni kita cerita tentang Facebook profile lah untuk usahawan ataupun individu. So untuk hari ni kita punya post ataupun hantaran tu mesti ada variety perbezaan. Maksudnya hari ni kita menuliskan panjang. Hari esok kita record lah video kita pula. Esok lagi pula menulislah pula. Maksudnya dia ada perbezaan supaya orang boleh feel dengan individu tu. Kadang-kadang ada orang, bukan orang lain lah, Cik Su sendiri akan macam segan nak video compared to gambar. Sebab gambar ni dia akan macam dia akan nampak kita nak angle macam mana. Nak satu kita boleh ambil 10 keping gambar kan. Tapi kalau video ni dia macam apa ya? What you see is what you get. Maksudnya dia capture betul-betul. So kalau kita buruk ataupun tu pun buruklah dia. Macam tu lah. Jadi walaupun kita rasa macam orang buruknya, tak sukanya video tu, tapi sebenarnya audience ataupun orang yang bersama-sama dengan kita suka personal branding yang real dan authentic. Maksudnya macam tu lah kita. So dia menerima kita seadanya, macam mana kita pun terima dia seadanya. So a good personal branding dia ada variety, gambar, audio, video. Cuma audio ni audio ni ialah dia dalam bentuk video, tapi kalau kita boleh sharingkan sedikit kata-kata kita, ataupun siapa yang suka nyanyi bolehlah nyanyi. So tambahkan sedikit kelainan dalam personal branding kita. So kalau boleh, janganlah gambar kita. Kalau yang masak tu kan, janganlah gambar tangan kita je. Biar dengan gambar muka-muka kita sekali. So personal branding tu lebih dekat. Kalau ada yang tanya, Cik Su, saya ni ada bisnes, saya nak buat personal branding untuk bisnes, which is good. Tapi hari ni kita cerita tentang personal branding untuk individual di media sosial. Nanti kita tambahkan satu sesi yang kita live cerita tentang personal branding untuk sesuatu brand ataupun sesuatu di media sosial. Untuk hari ni kita individu dulu. Okay, so Cik Su ada nampak video lebih terasa human touch. Oh, Izzati kata betul sebab moving visual. Betul. Orang dia macam kita juga bila kita tengok video orang tu, ataupun kita rasa macam kita boleh percaya orang tu bila dia pun mempercayai diri dia yang untuk berada di dalam video. Bukan semua orang berani untuk berada dekat video kan. Okay. So Encik Abdul cakap brand kan kuali kan. Okay. Sementara ni Cik Su dah share taktik pertama, taktik kedua, taktik ketiga dan taktik keempat. Nanti kita masuk taktik kelima. Cik Su minta rehat 1 minit, bukan 1 minit lah, less than 1 minute. Untuk Cik Su nak minum air dan juga share dekat grup-grup yang kita ada. Jadi mungkin yang baru masuk boleh tinggalkan email sebab Cik Su nak hantarkan nota untuk tuan-puan baca ataupun tengok balik. Tinggalkan email. Mungkin yang dah tinggalkan email tak payah tinggalkan email dah. Nanti ada yang tulis video terbalik sebab Cik Su juga guna kamera depan. Nanti nota ni Cik Su emailkan pada Tuan Wan dan Tuan Wan tinggalkan email. So siapa yang belum sharekan dekat Facebook, sharekan dekat WhatsApp group untuk video ni. Sebab kita ada lagi 2 slide dan untuk yang slide ni ada lagi 1 point. So tinggalkan komen, tinggalkan siapa yang dah belajar, boleh sharekan apa yang tuan-puan dah belajar dalam tempoh beberapa minit ni. Sekarang kita pukul 9.28. Apa yang kita dah belajar dalam tempoh lebih kurang 28 minit ni, tinggalkan dekat bahagian komen so that kawan-kawan boleh tengok. Dan siapa yang belum tinggalkan email lagi, tinggalkan email untuk dapat nota untuk nota personal branding. Siapa yang belum share, kena sharekan. Kita rehat sekejap. Tinggalkan komen. Siapa yang dah belajar. Oh, ada Tuan Khairul cakap nak minta recap sebab lambat masuk. Nanti Cik Su tengok
Siapa yang dah belajar sesuatu yang berada daripada yang pertama, slide pertama, boleh tulis apa yang dah dipelajari dalam slide kedua, iaitu kita dah cerita 4 taktik, ada 5 taktik. Apakah 4 taktik yang telah dipelajari, apa yang telah dikongsikan? Cik Abdul tanya, live ni ada cik dekat page, boleh ulang tengok kan? Ada, boleh, sentiasa ada dekat page e-usahawan. Sekejap Oh, ada tulis minum air kuku ke? Betul lah, Cik Su memang minum air kuku. Thank you so much untuk kuku for the invention yang sangat bagus. Memang senang lah kerja Cik Su seisi keluarga. Okay, hi. Okay, bagi yang baru masuk, tinggalkan email sebab Cik Su ada 4 slide. Kita dah habis slide pertama, kita dah nak habis slide yang kedua, iaitu 5 taktik. Bagi yang tengok kamera terbalik, tulisan Cik Su ni pun dah memang terbalik. Dan tuan-puan akan terima email. Habis je live ni, Cik Su terus emailkan supaya tuan-puan dapat nota ni yang boleh dipakai bersama dengan team member. Boleh? Okey, so Cik Su teruskan. Okey, ada yang tinggalkan nota. Dia kata satu nama, semua akaun social media mesti selari nama. 3, konsisten masa posting. Konsisten at least 3 kali sehari. Keempat, branding ni untuk personal Facebook dan kelainan pada Facebook, penulisan, video, kalau ada bakat nyanyi ke, masak ke, boleh Cik Su. Betul. Okey, nyanyi ni nyanyi ni dia tak semua orang boleh buat lah. Cuma kalau tuan-puan dapat buat, dia memang something yang orang suka. Ni macam tambahan lah. Dia je seni kan, semua orang suka nyanyi, seni, suka alunan, siapa suka menari. Sebab tu TikTok sangat diterima kan. Tapi terpulang, kalau tak nak buat pun tak payah buat lah kan. Kalau nak buat, salahnya. Okey, jom kita teruskan. 5 taktik untuk personal branding. Bila kita kata taktik ni maksud dia jangka masa panjang lah, yang bila-bila pun kita boleh pakai. Dan mungkin bila buat sekali dia belum jadi, dia akan menjadi bila kita teruskan, kita akan terasa. Okey, mungkin ada tak ada kawan-kawan yang nak tanya, tapi Cik Su tambah, kalau ada yang cakap, Cik Su macam mana kita nak tahu personal branding kita tu dah berkesan? Macam mana nak tahu? Mungkin kalau ada yang Cik Su ada hadiah, tapi macam mana Cik Su nak hantar kan? Tapi mungkin kalau ada yang tulis macam mana nak tahu personal branding kita tu berkesan. Siapa ada idea macam mana kita punya personal branding tu berkesan? Ada tak yang macam nak try? Cik Su, saya nak try jawab lah. Macam mana nak tahu personal branding tu berkesan? Mari kita tengok sementara tu. Ramai tim kuku saya promote. Thank you so much tim kuku. Kuku kena promote sebab it's very good. Dia memudahkan ramai orang. So memang kena ramai orang nyanyi tak sedap suara. Khairul, jangan risau suara tak sedap, sebab kadang-kadang kan memang orang kata suara kau tak sedap lah. Kita kena cakap. Sebab tu lah aku nyanyi kat sini, dekat Facebook kita. Kalau kita dah suara sedap, kita tak ada kat sini, dia nak dengar suara kita pun kena bayar. Macam tu lah. Okay, so Syekh dia kata saya login tengok Cik Su. Thank you so much Syekh. Orang ingat bila jumpa kali kedua. Tuan Wan dia nak jawab soalan ni. Betul. Macam mana nak tahu personal branding kita berkesan? Cuma bila Tuan Wan cakap orang ingat bila jumpa kali kedua, maksudnya bila orang jumpa kita pertama kali, betul tak? Tapi ni sebab dekat online, maksudnya dekat media sosial. Betul orang ingat, tapi cara orang ingat di media sosial dia lain sikit. Contoh dia, nombor satu, macam mana kita nak tahu personal branding kita ni berkesan. Pertama, bila kita jalan-jalan di luar, maksudnya bukan di online, orang tegur kita. Contohnya dia kata, ni Tuan Wan, saya baca artikel Tuan Wan tentang simpanan emas. Macam itulah. So macam, thank you Tuan Wan untuk knowledge Tuan Wan. Thank you so much. Itu antara tanda kita punya personal branding di media sosial berkesan. Dia
Sekejap, Cik Su batuk. Maksud Cik Su, kita boleh kita dah tahu, oh okey, kita dah mula ada hasil daripada kita punya konsistensi di media sosial. Boleh? Itu yang pertama. Kalau orang dah start tegur kita di luar. Maksudnya online marketing tu kita lakukan dekat online, tapi orang mula menegur kita di luar. Maksudnya bila kita berjumpa di luar. Itu pertama. Kedua, bila kawan kita dia mula give referral pada kita. Contohnya, Cik Su pernah tanya dekat media sosial Cik Su, kat Facebook lah bila kita cakap media sosial ni, Facebook profile. Cik Su tanya, boleh tak kenalkan Cik Su dengan orang, individu yang pandai mahir tentang emas. So, kawan-kawan dia tinggalkan nama-nama kawan-kawan yang lain yang dia kenal yang mahir tentang emas. Itu cara kedua untuk tahu macam mana kita punya online marketing tu berkesan. Maksudnya bila nama kita di tag oleh orang lain yang memerlukan sesuatu. Contohnya, cuma ini lebih senang dekat barang-barang ataupun servis keperluan lah. Contohnya emas. Kalau orang kata macam hari tu Cik Su cari kaftan. Cik Su tunjuk kaftan. Tahu tak kaftan? Bukan kafan. Sini. Ni. Kaftan. Ni baju kemeja bawah kaftan kan. Cik Su cari kaftan. So Cik Su cara, ada tak sesiapa yang kenal yang boleh jual kaftan dan boleh post? Sebab sekarang kan orang tak boleh post kan. So diorang tagkan a few kawan-kawan diorang yang diorang kenal. Okay, apa point Cik Su ialah bila orang mula tagkan kita, tag TAG, tag, itu pun tanda personal branding kita berkesan. Walaupun kita rasa macam lah, aku update hari-hari tak ada orang pun beli kaftan kita, ataupun tak ada pun orang beli barang kita kan. Tapi itu ialah tanda macam mana kita punya personal branding ni berkesan. Okay. Kemudian kita pergi terus ke taktik yang kelima. Ni antara Cik Su rasa ni antara kira kalau ada soalan bocor lah kan. Taktik yang kelima ialah gambar orang-orang macam ni kan. Community. Bila kita nak buat online marketing, kita ataupun di media sosial, kita kena think about community. Maksudnya dia macam funnel daripada mula kita bagi orang ramai-ramai kenal kita, sebenarnya kita nak bawa dia ke mana. Okey, antara funnel ataupun kita panggil community ni contoh dia ialah kita buat Facebook group kita sendiri, ataupun kita buat Telegram group kita, ataupun kita ada website dan orang masuk boleh download ebook, boleh tinggalkan email ataupun email dia untuk kita hubungi. Maksudnya bila kita nak start personal branding ni, kita dah start dengan end of the game, iaitu kita nak rapat dengan orang-orang yang mempunyai minat yang sama. Boleh? Okay, so kita punya personal branding, kalau kita suka kemas-kemas rumah, mungkin ending dia nanti kita ada group Facebook untuk kemas rumah. Ataupun kita suka pasal baby, jual barang baby, contoh dia kan, ending dia kita akan ada group-group. Dia bukan maksud Cik Su ending tu maksudnya nanti lambat lagi baru buat. Daripada kita start mula buat tu pun kita dah boleh ada. Community ni maksudnya kita sendiri yang berada dalam tu. Pertama, kalau macam soalan Cik Wan, kalau komuniti saya seorang je macam mana nak tambah? Kalau dalam group tu tak ada orang, kita kena join community orang lain dulu. Maksudnya, katalah Cik Su ni ada, Cik Su ada business, nama business tu ialah Luna Tots, barang breastfeeding, barang baby. Okay. Bila barang baby, kita buat itu dekat Facebook page lah Tapi katalah Cik Su ni before this Cik Su banyak cerita pasal breastfeeding, dan Cik Su juga seorang kaunselor susu ibu. Jadi masa tu personal branding Cik Su ialah ke penyusuan susu ibu. So selain daripada Facebook page yang kita ada, Facebook profile kita cerita, Facebook page, kita kena ada satu Facebook group supaya community, individu-individu tu kena boleh berkumpul dan boleh share manfaat dalam kumpulan tu. Okey, katalah kita kata macam Cik Su, saya ni kenapa Cik Su tanya soalan, bukannya tuan-puan yang ada soalan tu, sebenarnya soalan tu semua soalan Cik Su. Cik Su fikir, loh tak ada orang nak masuk kita punya community ni kan, dah buat Facebook page, Telegram dah buat, tapi macam nak ajak tu susah. Kita kena letakkan diri kita dekat orang lain. Kenapa kita ni nak masuk grup orang lain? Kenapa? So baru kita dapat satu jawapan kenapa orang akan masuk grup kita. Ada orang dia bagi barang free, ada orang dia kata okey hari-hari saya update, hari-hari katalah kita ada video, tapi video kita ni, muka kita ni tak ada dalam Facebook page, tak ada dalam profile.
kita hanya muka kita ni, tips-tips ni hanya ada dalam grup tu saja, contohnya. So baru orang rasa macam, oh kena masuklah community tu. So kita kena dapatkan end game kita. Dah pernah buat personal branding daripada mula sampailah ke hujung, dah cipta nama, dah cari nama website, sampailah ke hujung, ialah kita kena berkumpul dalam komuniti yang sama. Ada orang ada orang dia macam dia macam, Cik Su, hobi saya ialah tengok drama Korea. Contohnya kan. Contoh Cik Su punya hobi tengok drama Korea kan. Okey, berbalik kepada slide yang pertama Cik Su tadi, kalau kita suka buat, Cik Su patah balik kan. Cik Su suka tengok drama. Drama Jepun dengan drama Korea. Cik Su, saya suka tengok drama Korea. Sekarang ni, orang ni, ini ialah apa kita suka. Orang pun tahu yang saya suka tengok drama Korea. Orang pun tahu sebab saya asyik update pasal drama Korea kan. Okay, sekarang ni saya tak generate income lagi daripada saya punya cerita ni. Sebab saya di kerja lain. Jadi yang cerita-cerita kongsi-kongsi ni tak ada apa-apa pun. Macam belum kalau katalah ni ialah personal branding yang hebat. Belum hebat lah saya punya personal branding kalau kita nak refer ke nota ni kan. Okay, so patah balik dekat community tadi tu. So patah balik yang ni. So bila kita duduk dalam community yang minat drama Korea, sharing, ambil satu point macam mana. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, mungkin sebenarnya rupa-rupanya kita boleh share pasal masakan daripada selera Korea. So kita boleh deliver. Sebab sekarang kan orang banyak order makanan kan. Ataupun boleh bawa orang travel, mungkin bukan sekarang, tapi boleh bawa ke Korea atau ke Jepun. Ataupun kita tulis e-book tentang Korea, Jepun. So kita akan start generate duit. Ataupun ada orang dia compilekan dia punya cerita-cerita pasal drama review tu masuk dalam blog dan dia install Google AdSense. Dia boleh start generate duit daripada drama Korea tu. Untuk dalam grup ni ramai yang daripada Kuku kan. Cik Su selalu pesan pada ejen-ejen yang ramai produk ni, kita kena jadi different tau. Walaupun kita jual kuku, walaupun Cik Su online marketing coach, Cik Su still kena buat apa Cik Su suka. Buat personal branding, iaitu berkebun, apa lagi yang Cik Su suka, berlari, tengok drama Korea. Sebab online marketing coach ataupun kita bisnes kuku ataupun bisnes apa-apa pun, kita ada perbezaan sesama kita. Dan kita boleh relate dekat orang yang sama minat dengan kita. So kita tak akan dapat capture semua orang. Kita akan dapat certain orang yang berminat ataupun mempunyai minat yang sama dengan kita. Jadi be different. Serlahkan dekat mana kita punya kelebihan tu. Jadi thank you so much pada yang ada tuan dia tulis terbalik lukisan tu. Cik Su dah agak dah, sebab selalunya Cik Su buat macam ni. Cik Su akan guna belakang ni dan tulis balik. Tapi untuk hari ni tinggalkan email sebab Cik Su akan hantar nota ni. Dia ada 4 slide. Tuan-puan boleh tengok balik, boleh conteng, boleh print, boleh tampal, boleh share pada orang lain, boleh nak guna untuk mengajar ataupun buat guna live yang lain pun boleh tentang personal branding. Okay, Cik Su nak teruskan Okay, kita teruskan. Sekarang kita pukul 9.43. Cik Su kena teruskan. Tapi mungkin tak lama kan, lagi 15 minit. Ini ialah objective of post. Objective of post maksudnya bila kita nak post tu, tadi kan Cik sudah kata pagi kena post, tengah hari kena post, petang kena post. Kalau kita tak ada objektif, kita memang akan lost ataupun depends. Ada orang dia boleh macam out of nowhere, macam nak update pasal ni lah, lepas ni lah pula. Tapi bukan semua orang macam tu. So contohnya dia ada objektif tau. Dia ada lebih kurang, Cik Su tulis dekat sini 5 objektif lah. Dia mungkin lebih banyak kan, tapi kat sini ada 5. Yang pertama ialah kita nak, kalau tuan-puan tengok memang terbalik, tapi ni gambar, ini ialah gambar apa, topi kan, pakai dapat ijazah kan. So ini ialah to educate. Maksudnya
To educate ni, kenapa cikgu buat topik dapat ijazah ni? Sebab kita hanya boleh ajar orang apa yang kita tahu. Tahu maksudnya apa yang kita baca buku, apa yang kita dapat ada anugerah kita belajar, baru kita boleh educate. Contohnya kita ni, cikgu tengok ada Aina Bakery, kita ni tahu pasal roti. Kita pergi kelas roti, kita baca buku pasal roti, so kita boleh educate orang tentang roti. Lagi-lagi roti tak ada sekarang ni kan, roti gardenia kan. So kalau kita nak cerita pasal roti, contohnya educate ialah apa yang kita tahu. Contohnya cikgu tahu tentang online marketing. Cikgu mahir tentang penulisan blog, tentang konten, tentang copywriting, storytelling. So pagi ni cikgu kena ambil something yang educating, maksudnya mendidik tentang apa yang kita tahu. Boleh? Itu objektif pertama. Dia boleh pilih, kalau macam cikgu tak nak lah tulis objektif pertama ni, nak yang lain lah pun boleh. Bagi yang baru masuk, tinggalkan email, sebab cikgu akan emailkan nota ni kepada tuan-puan supaya tuan-puan boleh dapat. Dan thank you Tuan Ahmad Sunhaji, dia cakap suara perlahan Kalau tuan-puan tinggalkan komen, baru cikgu boleh respon kepada tuan-puan. Thank you so much. Cikgu cuba kuatkan suara. Okey, kemudian ini yang pertama, to educate. Kita boleh ajar apa yang kita pandai. Siapa yang pandai tentang anything yang kita pandai tentang, ataupun buku. Ada orang dia kena baca buku. Maksudnya bukan kena baca buku, dia baca satu buku, 1, 2, 3, 4, 5 muka surat, dan dia share balik apa yang dia belajar. Itu pun under to educate juga, sebab dia tahu apa yang dia tengah ceritakan. Boleh? Okey, nombor 2 ialah to inform. Ini gambar macam gambar pembesar suara To inform ni ialah nak bagi tahu je. Macam nota tu mungkin bukan kita yang tulis, mungkin kita copy paste, mungkin kita ambil daripada Telegram, MKM. Macam sekarang kan COVID kan, kita just nak maklumkan berapa orang dah sekarang sakit, apa tips-tips, apa yang diorang kena buat, apa yang kita boleh buat dekat rumah. Bukan kita punya kepandaian, tapi kita nak inform sahaja. Ataupun contohnya masa COVID ni, kita nak share, kedai-kedai makan yang buka dekat kawasan rumah kita. So maksudnya kita to inform, kita nak bagi tahu je. So kita boleh sharekan tentang apa yang kita nak inform dekat dalam kita punya Facebook profile. Okey, yang ketiga, mari kita pergi kat sini. Yang ketiga, ini ialah to engage. Bila kita nak update Facebook profile, nak update post ni, kita kena fikir apa yang kita nak orang respons balik. Sebab kadang-kadang personal branding ni dia kita akan jadi penat sebab kita seorang je cakap, kita seorang je tulis, yang tinggal komen pun 2, 3 orang kan. Ambil satu angle, macam mana kita boleh minta orang tinggalkan komen. Contohlah cikgu nampak kat sini bengkel cat kereta kan, saya full top body contoh kan. Okey, antara cara nak engage ni, kalau ni bertunang lah kan engage, tapi engage dalam cerita ni ialah orang boleh respon balik. Contoh kan, kalau ada tuan, cikgu tak pasti ada ke tak, tapi tuan ambil lah gambar satu kereta, lepas tu letaklah satu warna bengkel cat kereta cat kan, cat. Okey, satu mungkin ada cat dia yang warna pink, satu lagi mungkin warna biru, macam tu lah. Ataupun dua-dua tu biru, tapi satu biru lembut, biru tua. Dan mungkin boleh buat A atau B. Tanya, yang mana cat yang lawa, A atau B untuk kereta ni, contohnya. Nombor 1, cikgu mungkin salah sebab kejap tuan-puan. Sebab tuan-puan kena tahu audience dulu. Jadi maksudnya maybe cikgu salah bagi contoh pada bengkel cat tu sebab cikgu biasa dengan audience perempuan. Bengkel cat kereta tuan kena check inside tu dalam Facebook, kaum apakah yang paling ramai duduk di dalam Facebook page tuan. Barulah tuan boleh bercakap bahasa dia. Tapi tadi yang cikgu bagi contoh cat yang mana cantik, A atau B tu, tu biasa yang cikgu buat untuk audience perempuan. Contohnya kita pakai baju ni satu, lepas ambil gambar, lepas ambil satu gambar lagi satu, dan kita tanya mana yang lawa. Dan masa tu memang kita betul-betul authentic, memang nak tahulah mana yang dirasakan lawa, dan kita nak pendapat orang lain untuk tinggalkan komen. Dengan cara tu orang boleh engage dan orang boleh tinggalkan komen dekat kita punya Facebook personal branding. Boleh?
Okey. Untuk usahawan yang baru masuk, Cik Su nak minta usahawan-usahawan individu tinggalkan email. Sebab lepas ni Cik Su nak emailkan nota. Kita ada 4 slide ni, slide kita yang ketiga. Untuk tuan-puan baca balik, kongsikan balik dan sharekan di Facebook personal tuan-puan supaya lagi ramai orang boleh join. Sempat lagi nak join. Kita ada beberapa minit, lebih kurang 10 minit yang terakhir. Okey, Cik Su nak minta rehat lebih kurang 1 minit untuk tuan-puan tuliskan balik. Cik Su dah share ada 1, 2, 3 objektif sebelum kita post. Maksudnya before kita nak post, apakah tujuan kita post tu. Okey, mungkin tuan-puan boleh tinggalkan komen dekat bahagian komen tu. Apa yang tuan-puan dah belajar, apa 3 jenis objektif yang kita boleh decide before kita nak update dekat Facebook profile. Cik Su minum sekejap. Okey, jom kita teruskan. Thank you so much yang tinggalkan komen. Very good. Oh, Nur Azira dia tulis. Azira tulis nak didik pembaca apa yang kita tahu. Maksudnya didik to educate. To educate mesti apa yang kita paling tahu. To educate. Jangan risau tau ni. To educate. Maksudnya apa yang kita pandai. Baru kita boleh cerita. Nombor 2, to inform. Betul apa Azira tulis. Maksudnya nak bagi tahu je info-info terkini. Bukan kita punya knowledge, tapi kita sampaikan. Dan yang ketiga, untuk engage supaya orang boleh reply balik pada kita. Boleh? Siapa yang memasak, boleh beli ayam. Contohnya gambar beli ayam kan. Boleh tanya. Selalu puan-puan beli ayam, suka beli satu parts. Satu ekor ayam ke, bahagian peha je ke, bahagian kepak ke, macam tu lah, that kind of question. Kalau macam orang lelaki, Cik Su tak pandai macam mana orang lelaki respons, but sebab yang paling pandai ialah tuan-puan sendiri. Tapi macam mana Cik Su boleh buat, tuan-puan boleh bereksperimen. Maksudnya kadang-kadang kita try tanya satu soalan, tak ada orang pun yang reply kan. Kita try lagi buat sebab personal branding dia akan ambil suatu masa sehinggalah kita consider berjaya. Tadi Cik Su ada share tips macam mana nak tahu kita punya personal branding ni dah berjaya. Okey. Kita teruskan ya. Yang keempat ni gambar smile, dia tulis to entertain. Maksudnya kita ni update post dekat Facebook ni memang untuk menghiburkan. Macam mana kita nak menghiburkan? Dia orang lain lah cara hiburan dia kan. Ada orang dia yang mudah terhibur. Contohnya dia nak update gambar dia. Macam sekarang kita kerja kat rumah. Cik Su pakailah baju office. Tapi sebenarnya Cik Su suka pakai kain kaftan. Contohnya baju kaftan. Lagi apa lagi orang punya menghiburkan. Ada orang dia suka buat joke. Dia cerita dia masak. Yang dia tak pernah masak pun sekarang dia masak. So something yang dia nak menghiburkan. Siapa yang tadi pandai nyanyi? Nyanyilah. So ini ialah bahagian yang memang kita purposely update untuk kita hiburkan. Okey. So, Cik Su tengok ada Ahmad Suhanji, Sunhaji. To show off dikira sebahagian objektif juga ke? Okey. To show off ni apa maksud dia sebab sebenarnya to show off ni macam membawa bad distinction, macam bukan distinction, macam bad connotation. Macam show off ni macam menunjuk. Betul ke? Ataupun mungkin Cik Su salah kan? Tapi Cik Su ulang balik lah. Tadi ada to educate, to inform, to engage dengan orang, ataupun to entertain, yang something yang boleh menghiburkan. Sebab dunia kita ni dah memang kita adalah pressure kita sendiri kan. We never know minggu ni, bulan ni boleh bayar gaji ke tak, bulan depan ada gaji lagi ke tak, we never know. Tapi
tak banyak sumbangan kita. Kalau kita dapat any joke yang come across dekat kita punya mind, kita nak share pun dah consider something yang to entertain. Mungkin tuan-puan yang kita belum berkawan lagi dekat Facebook, tapi Cik Su nak share dalam 2 hari lepas kot Cik Su bangun awal, sebab kita dah buat jadual lah kan, dah tak boleh jadi ni work from home ni, so kenalah start ada jadual, kalau tidak huru-hara. So pukul 7 kena keluar rumah sebab nak tengok kebun dan juga nak lari keliling rumah masa tu lah. So bila masa tu baru tengah pakai kasut, so dengar suara jiran, dia marah, dia tulis, masa tu dia marah, dia kata, nak pergi mana tu? Macam tu lah lebih kurang. Memang gabra macam gerabah, tapi rupa-rupanya macam dia marah kucing, macam tu lah. So kita bolehlah share that kind of experience, tulis dalam Facebook, yang macam mana kita gelabah kena sergah dengan jiran pagi tadi, rupanya dia marah kucing, macam tu lah. Tu a parts of menghiburkan, contoh-contoh objektif yang menghiburkan. Okay. Yang terakhir, objektif terakhir ialah kita to sell. To sell ni ialah untuk menjual. Untuk menjual ialah memang kita nak jual lah. Dia boleh jadi soft sell, dia boleh jadi hard sell, tapi tujuan dia memang untuk menjual. So kalau lah kita ni ada barang, contohnya kan macam Cik Su ada jual pam susu, ada jual makanan banyakkan susu, ada jual sebagai online marketing coach. Cik Su ada e-book, Cik Su ada kelas online, Cik Su ada Facebook group yang dihaskan untuk konten sahaja. So dalam tu Cik Su sharing pasal konten. So kita boleh tulis dalam grup kita, dalam profil kita, apakah kita punya kelas-kelas yang kita ada ataupun apa yang kita jual. So kita sharekan je. Biasanya daripada 5 objektif ni kan, kita tak update serentak satu tau. Maksudnya satu posting ni nak update pagi ni, nak tulis posting ni berbentuk educate, berbentuk engage, berbentuk objektif entertain. Tak ramai orang yang dapat buat semua objektif dalam satu waktu, sebab dia akan membuat audience confused. Kalau boleh, kita praktis satu-satu dulu. Okey, pagi ni nak update pasal tu educate. Esok nak tengah hari nak update pasal tu inform. Pukul petang nak update pasal kuih minum petang. So kita nak update pasal tu engage. Korang pernah tak makan kuih ni dulu? Contoh kan. Tu senang orang nak reply. Pernah? Tak pernah? Tu engage. Esok pagi tulis something yang menghiburkan pula. Tengah hari baru sell. So kita akan ada kelainan dalam kita punya Facebook post. Boleh? Okay. Cik Su dah habis slide yang ketiga. So kita ada lebih kurang 3 minit je. Cuma Cik Su habiskan juga 3 minit yang terakhir ni dengan slide yang terakhir, iaitu personal branding during COVID. So basically Cik Su ulang balik daripada slide pertama. Kita cerita tentang apakah itu personal branding. Macam mana nak tahu personal branding kita tu berjaya. Ini tuan-puan jangan risau, nota ni Cik Su akan hantarkan kepada yang tinggalkan email. Jadi lepas ni je Cik Su terus tinggalkan, emailkan. Jadi tinggalkan email supaya tuan-puan akan dapat nota ni. Okay, so dia start dengan macam nak tahu personal branding kita berjaya, ialah personal branding yang orang tahu kita buat apa, kita pun suka kita buat apa, dan kita start dapat income daripadanya. Tu ialah personal branding lah. Mungkin ada kalangan yang menonton ni mungkin lecturer. Kadang-kadang Cik Su, saya lecturer memang dah ada income, macam mana saya nak guna personal branding ni? Maksudnya saya cerita apa saya suka, apa orang tahu saya buat apa, macam mana saya nak dapat income, contoh kan. Okay, dia mungkin tak semua orang terus dapat. Ada orang dia mungkin ambil masa sedikit. Tapi tadi Cik Su ada sharekan macam nak tahu personal branding kita berjaya. Yang pertama tadi ialah orang mula tegur kita bila kita dekat luar. Maksudnya bila bukan dekat online, orang dah tegur, tuan-tuan saya baca cerita tuan pasal isteri tuan. Contohnya isteri ada cerita-cerita ke kan, ataupun kisah saya cerita tuan share pasal mak tuan, terima kasih. Maksudnya itu nombor satu lah macam nak tahu berjaya. Kedua ialah bila orang mula tag kita kat Facebook. Contohnya ada orang dia tulis, saya nak beli serunding. Cik Su pernah tag kan, siapa saya nak beli serunding, siapa boleh kenalkan. So diorang pun
tagkan kawan-kawan dia orang yang jual serunding. Tu maksudnya personal branding kita antara yang dah berjaya. Yang ketiga ialah bila orang mula panggil kita untuk buat talk. Contohnya orang call, orang minta email, orang jemput untuk session untuk bagi talk ni apa ya, ceramah ataupun sharing session. Tu antara bila contoh bila personal branding kita consider berjaya. Tu slide yang pertama. Slide yang kedua ialah tentang taktik. 5 taktik 5 taktik personal branding. Ni kawan-kawan kita pun tadi dah tinggalkan komen. Macam nak mulakan daripada step 1 sampailah step yang kelima, iaitu kita tahu nak bawa pembaca ataupun audience tu ke mana kita sebenarnya. Walaupun kalau kata kasar dia kita nak jual barang lah tu sebenarnya kan, tapi after all kita memang menjual pun. Kalau kita bukan Cik Su sekarang ni tengah cakap dengan tuan puan pun, Cik Su tengah menjual. Maksudnya menjual, Cik Su telah mengambil masa tuan puan untuk mendengar Cik Su. So sekarang pun sedang berlaku sesi jual beli. Point Cik Su ialah kita tadi terberhenti. Point Cik Su ialah kita kena jadi sesuatu yang worth ataupun berbaloi untuk orang beli ataupun orang spend time untuk bersama dengan kita. So itu ialah objective of post. Dan kita teruskan. Ini yang terakhir. Kejap Cik Su punya kejap tuan puan. Cik Su punya slide ni dia jadi Cik Su sambung tadi dia terberhenti. Cik Su sambung yang terakhir. Personal branding during COVID-19. Tapi before that, Cik Su mungkin nak jawab Tuan Mofaz. Coach Mofaz tanya dekat review bila pelanggan komen yang menjatuhkan atau unsur fake, boleh delete tak komen dekat review tu? Cik Su jawab before kita sambung yang ni. Bila sebenarnya Cik Su nak jemput Coach Mofaz bersama-sama dengan kita hari ni. Cuma masa Cik Su live guna phone ni, Cik Su tak tahu nak invite dekat mana. Jadi tapi Cik Su, thank you so much Mofaz banyak share. Tapi Cik Su nak jawab review bila pelanggan komen yang menjatuhkan. Nombor 1, ini cabaran dunia online marketing lah kan. Maksudnya cabaran dunia online. Semua orang boleh tulis apa yang dia nak tulis. Cuma makin lama audience ni makin matang. Dulu orang akan tulis benda yang tak suka je. Tapi sekarang orang makin matang, orang akan tulis apa yang dia suka. Katalah Coach Mofaz tanya, orang review pelanggan komen menjatuhkan. Nombor 1, dekat platform mana dia tulis. Kalau lah katalah Facebook profile ataupun Facebook page, maybe kan kat situ secara teknikal dia bolehlah delete, sebab Coach tanya boleh delete ke tak kan. Tapi kalau dekat Google My Business, dekat situ tak boleh delete. Kat sini kita kena guna damage control punya SOP. Maksudnya semua orang mengalami ataupun menerima komen yang negatif. Bukan kita je kan. Kalau even company besar pun, even Cik Su sendiri ataupun tuan puan pun pernah hantar komen ataupun feedback kepada company besar. Tengok macam mana dia reply, sebab kita pun besar juga kan. Dia akan reply, thank you for your comment atau thank you for your feedback. Kita akan semak kembali dan kita akan hubungi kemudian. So each comment tu biasanya dia orang tak akan delay dan dia akan reply macam tu lah. So kita boleh reply macam tu juga. Tapi kalau Coach Mofaz tanya ada unsur fake, yang tu terpulanglah kepada decision kita. Kalau kita nak kata boleh berhubung dengan nombor ni untuk kita selesaikan atau untuk kita lebih pantau keadaan tu. Kadang-kadang orang lain yang membaca ni, kita semua ni dah okey dah dengan bad review. Kita baca tapi apa yang akan mengembalikan keyakinan kita ialah bila usahawan tu reply balik dekat bawah, ataupun tim dia reply, thank you so much for the feedback. Ini nombor untuk dihubungi, kita boleh bincang untuk kami tambah baik. Contohnya. So kalau secara personally Cik Su cadangkan tak payah delete lah komen tu.
kalau review tu untuk bisnes kita. Cuma hari ni kita cerita review pasal personal branding dekat media sosial untuk individu. Jadi untuk individu ni, kalau kita tengok macam dah lah dekat Facebook profile kita kan, kita tengok macam tak syok je orang ni tinggal komen dan benda tu mengganggu emosi kita. So kita sebenarnya kita boleh je block. Kita boleh block, kita boleh block je rasanya dekat Facebook profile. So kita dah block, boleh hide komen. Kalau paling step awal hide lah. Hide ni sembunyikan dia punya komen, kemudian kita boleh block dia. So kalau itu macam ni dia tak komen pasal bisnes kita pun, dia tak suka tengok kita contohnya kan. So kita just hide komen ataupun block, sebabnya dia boleh suka kita ataupun dia boleh tak suka kita terpulang. Sebab ni personal branding untuk individu Tapi kalau untuk bisnes macam tadi tu yang Cik Su jawab tu, kalau boleh kita reply lah dengan apa yang kita boleh buat daripada pihak kita, maklumkan kan. Okay. Yang terakhir ni tak banyak, sikit je. Cik Su dah 15 minit. Personal branding during COVID, bagi usahawan yang baru masuk ataupun yang masuk dah nak habis, boleh tinggalkan email. So Cik Su akan emailkan nota 4 slide untuk tuan-puan dalam PDF untuk tuan-puan guna untuk tengok balik kat mana ataupun macam mana tuan-puan nak improve personal branding sewaktu COVID. Masa ni lah kenapa sewaktu COVID? Sebab waktu rehat ni lah, waktu ni lah kita nak nak muhasabah balik, nak plan balik, nak buat structure balik untuk sepanjang tahun. Apa kita nak update kan? Okay. Untuk sepanjang COVID ni, Cik Su ada buat 1, 2, 3, 4. Ada 4 personal branding ataupun hobi ataupun minat yang lain yang yang sesuai untuk lelaki dan perempuan juga. Kita tengok yang pertama Yang pertama ni ialah resepi. Semua orang makan kan? So, tadi Cik Su cerita ada 5 objektif kan? 5 objektif, ada educate, ada inform, ada engage, ada apa tadi? Entertain, menghiburkan dan juga to sell. Okay, anything yang buat makan. Kalau pasal resepi ni kita, saya nak share lah satu resepi yang daripada nenek saya punya resepi kan. Itu dah jadi under educate. Maksudnya educate, mengajar. So kita memang sangat tahu tentang resepi tu. Ataupun kita saja nak bagi tahu je makan bawang putih ni bagus, jadi antimicrobial contohnya kan. To inform. So resepi juga. Ataupun kita nak update gambar kita masak, tapi kita nak orang reply je, korang suka tak masak, pernah tak makan benda macam ni contoh kan. Itu dah under kategori to engage. Contoh dia, itu adalah satu resepi. Sebab Cik Su believe even lelaki dan perempuan pun semua pun masak sepanjang minggu ni lah. Bagi individu yang tak masak, katalah dia kerja kan, Cik Su saya kerja tak boleh nak buat personal branding yang masak-masak. Tak apalah, ambil lah gambar apa makanan yang tuan-puan sempat makan sepanjang tempoh COVID ni. Untuk pergi bekerja contohnya so bagi yang nak buat personal branding untuk resepi. Yang kedua ialah movie. Dekat sini Cik Su tulis movie or books. Maksud dia ada waktu, mungkin dalam 1 jam sehari, ataupun ada orang di malam dia tengok movie kan dengan pasangan dia, dengan anak-anak dia. So boleh tulis review movie tu. Maksud dia malam ni tengok, esok semalam saya tengok cerita tentang Contagion contohnya kan. Dekat cerita tu saya belajar sekian. Dekat situ juga sekian. Biasanya kalau nak mudah, macam tadi kita ada satu point iaitu storytelling kan. Kalau tuan-puan macam tak tahu macam nak tulis pasal storytelling ni, dia mulakan dengan what, apa benda-benda tu, what, kemudian tulis, kalau nak tulis why, kenapa, kenapa kita tengok, kenapa kita suka, kenapa kita tak suka, dan juga what, why, how contohnya. Macam mana dia boleh improve. Biasanya Cik Su akan bagi 3 point. Maksudnya kalau kita tengok satu movie tu, saya nak share ni 3 point yang saya dapat daripada movie ni. Kita share lah, takkanlah kita tak dapat apa-apa, takkanlah kita tengok saja kan, mestilah kita dapat juga. So kita boleh share kita punya point. So tu boleh jadi satu personal branding kita juga. And then yang ni ketiga ialah parenting. Semua orang ada anak kan. Kalau yang bukan yang jaga anak, mungkin yang jaga anak saudara ke, kalau ada So boleh sharekan macam mana nak handle waktu
musim-musim COVID-19 ni. Contohnya mungkin ada orang dia share makanan dia bercatu, kan, ada orang dia share anak-anak dia asyik lapar, ada orang dia share resepi masakan yang tak pedas, ada orang dia share macam mana dia handle anak-anak dia membaca, tengok anak dia ada guna online untuk communicate dengan kawan kelas, ataupun satu personal branding juga. Dan yang terakhir ialah house cleaning, house tips cleaning. Sebab sekarang ni orang duduk dekat rumah kan. So macam mana uruskan daripada pagi, mungkin apa jadual kita sepanjang hari, mungkin apakah peralatan mencuci yang kita ada kat rumah. Ada orang cikgu baca artikel tentang cara cuci mesin basuh. Selalu mesin basuh ni dia cuci baju kita kan. This time kita pula cuci dia. So ambil step by step punya gambar. Siapa yang step by step ni, biasanya step by step ni akan kategori objektif to educate ni. To educate macam ni. To educate yang ni. Macam ni. So step by step kan. Okay, so kongsikan tips-tips tu. Kadang-kadang kita rasa benda simple je. Macam tips kemas meja makan je kot kan. Tapi tak semua orang pun tahu. Semua orang pun rasa macam macam mana nak buat ni, semua duduk kat meja makan contohnya. Semua barang kita letak. So kita boleh share juga tips-tips yang kita lalui di sepanjang dekat rumah. Ada orang yang lebih yakin dia nak share tips dia workout, exercise kan, berlari kat rumah. Ada cikgu tengok ada yang share video dia. That is very good untuk personal branding yang sihat during COVID-19. Okay, so cikgu dah habis bagi individu yang baru masuk ataupun mungkin baru tengok. Kalau selepas malam ni, maksudnya bila tuan-puan tengok ni baru nak tinggalkan email, mungkin cikgu akan ambil masa lah untuk email tuan-puan. Tapi siapa yang dah email malam ni, cikgu akan terus hantarkan nota 4 slide sepanjang sesi kita. Sepanjang sesi kita ni lah. Okay, siapa yang nak tanya soalan, cikgu ada banyak soalan dekat atas ni. Dan bolehkah kalau cikgu scroll nanti dan cikgu jawab by comment tu. Tapi cikgu cuba ambil contoh ada Ahmad Suhaji, objektif tadi yang mana kita patut lebih fokus. Boleh bagi percentage tak? Sebab ada 5 kan. Dia kena selang-selang. Kalau kita banyak sangat to educate, okay, bagus lah. Orang masuk kita punya wall nampak macam bagusnya ni, bagi informasi banyak. Ya Allah, bagusnya panjang-panjangnya kan. Cuma kita lah letih. Maksudnya kita punya wall tu tak menarik. Macam tak menarik ni macam mana tak menarik. Ada cerita. Ada orang dia nak relax je, so dia seronok lah. Tiba-tiba je ada muka kita selfie to entertain. Ni gambar ni tengah tunggu akak kau masak, contoh kan. Ataupun orang lelaki, cikgu tak nampak lagi, tapi manalah tahu sambil shopping tu selfie gambar shopping beli barang dapur contohnya kan. So dah jadi entertain, something yang to entertain, so that orang macam ceria. Asyik serius, tiba-tiba ada macam gelak sikit lah, macam orang tahu yang kita fun. Takkan kita tak bergurau langsung kan. Okay, so ada juga yang engage ni, maksudnya selain kita yang asyik berbual dekat kita punya wall, ada juga orang boleh tinggal komen. So basically cikgu rasa dia balance lah, tapi dia up to individu. Ada orang dia memang akan cerita tentang something yang entertain je, ada orang dia akan cerita pasal to educate je. Tapi siapa yang tahu, contoh bila tuan-puan dah tahu knowledge ni macam cikgu akan macam wall cikgu ni tak balance lah, asyik banyak pasal main je, cikgu kena cari info juga ni. So kita akan sedar diri sikit lah, macam tak bagus ni, kena ada something yang berinformasi juga. Okay, so ada cikgu jawab soalan ni. Cik Khairul nak tanya kita buat live untuk personal branding perlu 1 kali sehari atau seminggu sekali sebaik-baiknya. Okay, bila kita buat live untuk personal branding, maksudnya kita pandai apa ya? Kalau kita pandai emas, kita nak share pasal kita punya emas macam tu ya. Okay, live ni dia ialah pertama, dia banyak effort. Pertama sekali kalau kita buat, kita kena announce. Biasanya cikgu akan buat untuk 1 kali live, kadang-kadang seminggu sekali. Daripada awal seminggu tu dah start announce. Even hari yang nak live tu kena remindkan lagi. Maksudnya banyak effort untuk orang tengok. Tapi berbalik kepada soalan Khairul ni, cikgu tak boleh nak jawab dia perlu sehari sekali ataupun seminggu sekali. Sebab untuk cikgu sendiri, sehari sekali tu akan ambil effort yang banyak dan kelang kabut.
Mungkin untuk permulaan boleh seminggu sekali, tapi terpulang ada orang tu dia memang expert dan mahir dan memang orang tengah tunggu dia punya live tiap-tiap hari. Jadi mungkin dia perlukan sehari sekali kan. Okay, so thank you so much untuk semua orang yang mendengar. Cik Su yang kena cakap thank you so much for your ear, for your heart, for your eyes. Tinggalkan email untuk Cik Su hantarkan nota. Dan kita akan jumpa hari Khamis ni. Cik Su ada satu live hari Khamis ni tentang tak silap Cik Su, Khamis ni tentang website ataupun SEO. Maksudnya penulisan yang macam mana kita nak tulis supaya naik dekat Google first page. So thank you. Semoga kita berjumpa lagi. Teruskan sharing. Tinggalkan email untuk Cik Su hantarkan nota 4 slide. Semoga bermanfaat. Dan teruskan bersama e-usahawan. Website e-usahawan, dia ada website Go E-commerce, di mana dekat situ semua pelajaran ialah percuma. Nanti Cik Su akan tinggalkan link. Tim e-usahawan pun akan tinggalkan link. So semoga kita berjumpa lagi. Kita jumpa hari Khamis malam pukul 9 sampai 10 malam. Thank you so much. Terima kasih.